Pada masa ini, masalah serius sering berlaku dalam kalangan masyarakat, iaitu keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak yang paling ketara sekali ialah hiburan yang melampau, seperti penggunaan gadget yang tidak terkawal, lumba haram dan pergaulan bebas. Hiburan merupakan satu persembahan ataupun peristiwa yang direka untuk memberi nikmat kepada penonton. Namun, sejak kebelakangan ini, masalah keruntuhan akhlak semakin kritikal. Apa yang menjadi tanda tanya kepada kita ialah, apakah punca sebenar berlaku hiburan yang melampau atau dikenali sebagai hedonis? Punca berlakunya keruntuhan akhlak ini ialah, yang pertama, cara ibu bapa mendidik mereka sedari kecil. Sekiranya anak-anak dibesarkan dengan kurang perhatian dan kasih sayang, anak-anak akan terbiar dan mereka akan melakukan hal sendiri. Jika dengan kekerasan, maka anak-anak akan suka menipu dan memberontak. Oleh itu, mereka akan mencari teman untuk meluah atau mencari hiburan untuk mengurangkan tekanan daripada pihak keluarga. Mereka akan memilih hiburan yang dapat melupakan tekanan dan masalah. Yang kedua ialah sifat ingin tahu mereka yang sangat kuat. Anak-anak mempunyai sifat ingin tahu dan suka mencuba satu benda baharu. Kebanyakan mereka lebih suka berkongsi dengan rakan sebaya yang memahami keadaan diri mereka. Akan tetapi, jika salah memilih kawan akan mengundang padah. Kawan yang mempunyai aura negatif boleh menyebabkan terjerumusnya kepada dadah, arak dan banyak lagi yang menyebabkan keruntuhan akhlak. Yang ketiga, penggunaan gadget yang tidak terkawal. Seiring peredaran masa, penggunaan telefon pintar menjadi antara perkara wajib kepada semua orang. Tanpa sedar, penggunaan telefon pintar tanpa kawalan dalam kalangan remaja semakin kritikal. Hal ini akan menyebabkan anak-anak mudah dipengaruhi. Dapat kita lihat pada hari ini, penggunaan telefon bimbit semakin tidak dikawal, malah dalam kalangan kanak-kanak itu sendiri. Buktinya, lihat sahaja pada hari ini, ibu bapa mendorong mereka dengan membeli gadget pada usia yang begitu muda. Hal ini akan menjejaskan cara hidup mereka sekiranya tidak diberi pengawasan yang baik. Mereka boleh mendapatkan maklumat yang tidak baik dengan begitu mudah. Yang keempat, pergaulan bebas yang semakin berleluasa. Pergaulan bebas ini kebiasaannya disebabkan oleh kurang taraf pendidikan keluarga. Sebagai contoh, keluarga mengizinkan sang anak berpacaran tanpa ada pengawasan yang baik, lalu menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bahkan, ibu bapa juga kurang memperhatikan anak-anak kerana terlalu leka dengan pekerjaan. Namun, hal inilah yang akan membuat anak-anak muda terjerumus dalam masalah keruntuhan akhlak yang akan membinasakan diri dan maruah mereka. Persoalan seterusnya, apakah langkah-langkah yang patut diambil bagi mengurangkan masalah kekurangan moral ini? Yang pertama ialah, ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam memberikan perhatian kepada anak-anak. Ibu bapa perlu memberikan pendidikan yang serius dan juga mencurahkan kasih sayang yang cukup terhadap anak-anak. Bahkan, ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, mendekatkan diri kepada agama. Ibu bapa perlu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability, tepati janji, berketerampilan, menunjuk kepribadian yang mulia, amanah, sanggup menerima kelemahan diri, serta meneroka potensi anak. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan yang sangat penting. Mereka perlu mengambil tindakan serius kepada remaja atau sesiapa sahaja yang melampaui batas. Contohnya, seperti lumba haram yang kerap menjadi tumpuan anak-anak pada hari ini. Pihak yang berkaitan perlu membuat rondaan pada tempat yang dikenal pasti melakukan aktiviti tersebut. Yang terakhir ialah mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Contohnya, daripada pihak sekolah. Pihak sekolah boleh mengadakan kaunseling pada peringkat sekolah.
Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Pada masa yang sama, mereka boleh menyampaikan nasihat atau pengajaran yang baik sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Muslim. Sebagai konklusinya, semua pihak perlulah berganding bahu bagi mengurangkan masalah keruntuhan akhlak dan kekurangan moral, terutama sekali hiburan yang melampau. Ibu bapa perlu menekankan aspek keagamaan kepada anak-anak sedari kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah daripada rebungnya. Bahkan, manusia juga perlu beringat tujuan utama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang maksudnya, dan yakni ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku.